zaman yang itu memang sebahagian daripada pendidikan itu ialah mengajar ilmu peperangan. Alimu awal, ajarlah anak. Yang sebahagiannya ialah ilmu peperangan, iaitu berenang. Berenang ini dia kaitkan dengan peperangan juga. Ya, kerana berenang adalah merupakan aktiviti riyadhah yang menggerakkan seluruh anggota badan. Ya. Sebab itu kalau orang tak pandai berenang, dia berenang sekali dia boleh jadi cramp kaki. Dan amat malang sekali seorang itu sekiranya duduk di Malaysia ni, negara yang banyak sungai, khususnya orang segaman. Sungai itu banjir selalu berlaku. Amat malang sekali kalau tak pandai berenang. Kalau mustahil tak pandai berenang duduk tepi sungai apa dia? Sungai apa? Sungai Segamat. Seperti mana orang duduk di tepi Sungai Pahang. Oh, kita tanya orang saya mana? Saya berasal daripada Ulu Keling. Campak sekali dalam kolam, tengok-tengok tak ada benar. Ini amat memalukan. Kerana mesti dipandang benar. Dan ilmu berenang ini bukan ilmu yang mudah. Boleh belajar begitu saja. Ya, ilmu yang mesti kita praktikal, mesti berenang dalam langsung. Orang yang boleh berenang dalam kolam, dia tidak boleh, mungkin dia tak boleh lagi berenang dalam sungai. Saya minta maaf haji itu tak boleh berenang. Nanti dia sebab dia bukan duduk Segamat. Dia Pontian, tak ada sungai. Tapi kena berenang. Berenang tu aktiviti fizikal. Limu awladakum as-sibah. Mana Nabi dan para sahabat itu memang dia berenang. Jadi kita kena ajar anak kita dia berenang. Ya, kerana negara kita ni memang satu masa besok memang memerlukan orang berenang sebab banjir laut. Yang kedua al-rimayah. Rimayah ni melontar lebih atau memanah. Dan ilmu memanah di sekolah-sekolah saya rasa memang dah ada lah co-curriculum memanah. Dan universiti IPTA memang dah ada. Jadi galakkan anaknya manahkan apa? Kalau berenang tu dia melibatkan aktiviti fizikal semua sekali. Ya. Manakala memanah melibatkan fokus, kebijaksanaan dalam fokus kepada target. Warukubul khair. Rukubul khair ni kalau zaman dulu dia melambangkan ketangkasan seorang pahlawan. Ya, kalau di zaman Nabi jenis orang tak ada kuda, maknanya memang lekeh sangat. Tak ada kuda, ada apa? Saya ada bakal saja, lekeh. Ada apa? Ada keldai saja. Lagi lah macam keldai dulu. Ya, kuda itu adalah lambang kepahlawanan. Ya, dan kebijaksanaan memandu kuda itu adalah lambang pahlawan seseorang. Ya, kita tahu kuda Nabi SAW macam mana. Kuda Sayyidina Hamzah, ya, kuda Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu sebagai contoh. Ya, lambang ketangkasan. Jadi nak cerita ketiga-tiga-lima ni adalah lambang perang, kepahlawanan zaman itu. Dan dalam buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ini, beliau ni telah meninggal di Mekah, di Madinah ketika dibuat haji. Ya, kemudian bagi ziarah ke Madinah, dia meninggal di sana dan dikebumikan di kuburan Baqi'. Sebab dia memang nak meninggal, nak bumi situ. Syekh Al-Ghazali ni orang hebat lah. Dia kawan rapat dengan Dr. Yusuf Qaradawi, kawan rapat. Jadi dia berkata, pemahaman kepada asar ataupun hadis ni kena diolah semula. Kalau zaman dulu suruh berenang, mungkin zaman sekarang boleh berenang. Tapi zaman dulu suruh mana, mungkin tak relevan. Jadi zaman sekarang dia kata kena ajar menembak. Dia olah semula dalam. Kalau zaman dulu suruh menunggang kuda, mungkin tak relevan. Zaman sekarang kita kena ajar anak kita menunggang. Dia kata menaiki jet dan juga menunggang ruku berdababat. Dia panggil dababat ni maksudnya kereta kebal. Menunggang kereta kebal. Tapi itu mungkin payah. Kalau nak rasa naik kereta perisai, pergilah ke Amal ya, Pak Mekanis. Ke sana boleh kita naik kereta perisai yang digunakan oleh PBB di bosnya jumlah kan. Saya masuk pun dia takut dalam sebab tengok goyang tiba tak pandai tak function dah. Yang alunya lah yang baru macam ni. Ya, jadi maknanya dari segi pendidikan dia nak mengajar kita supaya anak-anak lelaki kita ni ada elemen tarbiyah, dia panggil askari, yang pendidikan askar sebenarnya. Itu dah yang
Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Jadi dikaitkan dengan perang berdasarkan kepada sembahyang Salatul Khauf. Keadaan sembahyang khauf, sembahyang khauf punya dua keadaan berdasarkan kepada keadaan peperangan yang berlaku. Jadi ini perang zaman dulu, zaman sekarang wallahu a'lam. Ya, dalam zaman dulu keadaan perang, tengok keadaan perang pertama, keadaan berjaga-jaga dan peperangan belum tercetus. Dalam keadaan tersebut ia mempunyai bentuk sembahyang yang tertentu. Dalam setengah perbuatan ia berbeza dengan sembahyang yang didirikan dalam keadaan biasa. Kerana keinginan kuat orang Islam yang sentiasa mahu melakukan sembahyang secara berjemaah di belakang ketua utama mereka atau naik yang menguruskan urusan perang. Jadi keadaan pertama, keadaan jaga-jaga. Ya, maknanya mungkin musuh kita dapat maklumat akan menyerang bila-bila masa. Ya, dan perang belum berlaku lagi. Ya, jadi maknanya cara sembahyang macam ini kita akan lihat berdasarkan kepada firman Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat 2. Allah Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru law tadkhuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum mailatan wahidah wala junaha 'alaykum in kana bikum adam min matar aw kuntum marda aw tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha 'adda lil kafirina 'adaban muhin. Yang bermaksud, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka dari kalangan sahabat, lalu kamu hendak mendirikan sembahyang bersama mereka, maka adalah segolongan mereka berdiri sembahyang bersamamu dan memegang senjata. Kemudian apabila mereka yang sembahyang bersamamu telah sujud, telah menyempurnakan sembahyang bersamamu, maka adalah mereka yang berjaga mengawasi kamu daripada serangan musuh. Maka adalah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang bersama kamu, dan adalah mereka berjaga-jaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lalai terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu dengan sebab meletakkan senjata-senjatamu. Jika kamu mendapat sesuatu kesusahan kerana hujan atau kerana kamu memang sakit, dan bersiap sedia, yakni sentiasa berjaga-jaga kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Jadi Salatul Khauf ini memang disebut secara jelas yang di dalam Al-Quran. Dan ayat ini menyentuh tentang sembahyang khauf dalam bentuk musuh dalam keadaan belum menyerang, tetapi kita dah dapat maklumat mereka akan menyerang kita di masa. Bagi keadaan pertama ini, sebagaimana disebutkan oleh ayat di atas, ada dua cara. Keadaan pertama ada dua cara. Kedua cara ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan perbuatan baginda. Ini adalah merupakan berdasarkan sunnah Nabi SAW. Kedua cara ini berbeza dengan sebab perbezaan kedudukan musuh, iaitu sama ada mereka berada pada arah kiblat atau tidak. Ya, jadi ada dua keadaan. Satu, musuh itu berada arah kiblat, depan kiblat. Satu lagi, musuh itu mungkin ada dua belah belakang. Kiblat belah sana bagi dia tahu musuh ada di belakang, atau kiblat sebelah sana, musuh belah kiri kanan yang bakal menyerang. Jadi kita lihat cara yang pertama, iaitu ketika musuh berada dan berkawal pada arah kiblat dan peperangan belum lagi tercetus. Apabila tentera-tentera Islam mahu bersembahyang secara berjemaah dan mereka tidak mahu membahagikannya kepada beberapa jemaah kerana ingin mendapat fadilat berjemaah yang dilakukan dalam satu jumlah yang besar, maka imam mereka hendaklah menyusun tentera kepada dosa. Ini sembahyang biasa, contohlah kita kata sembahyang zuhur dibuat secara qasar, contoh. Boleh buat secara qasar, ya, sembahyang zuhur 4 atau lebih dan bersembahyang bersama-sama dengan mereka. Ya, contohlah kita kalau pegang satu, macam mana pegang satu pattern, berapa orang? Lebih kurang kita kata